Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, semua sekolah di negeri ini telah ditutup dan murid-murid kebanyakannya melakukan aktiviti pembelajaran di rumah masing-masing. Namun begitu, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang mempunyai inisiatif yang tersendiri dalam memastikan pembelajaran murid-murid tidak terganggu. Bagi memperincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya Pengarah JPN Pahang iaitu Datuk Dr. Tajuddin Muhammad Yunus. Okey, baiklah Datuk. Apakah inisiatif JPN Pahang sepanjang tempoh PKP ini? Sepanjang tempoh PKP ini ada beberapa insentif yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang paling penting ialah kita telah menubuhkan jawatankuasa penyelaras COVID-19 di peringkat Jabatan Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga di peringkat sekolah. Dan di antara peranan penting kepada penyelaras ini, jawatankuasa penyelaras ini ialah dia telah merupakan seperti sepatu pusat sehenti, one stop center untuk menyelaras semua perkara-perkara berkaitan dengan isu COVID-19 semasa PKP ini. Dan juga jawatankuasa ini merupakan tempat di mana kita menyediakan data dan laporan kepada pihak kementerian dan juga pihak-pihak lain, dan juga kita membantu untuk menyebarkan info berkaitan dengan COVID-19 ini kepada semua pihak, terutamanya di pihak akar umbi di bawah sana. Dan juga kita juga mewawarkan semua perkara yang berkaitan dengan COVID-19 ini kepada pihak sekolah, kerana pada kita inisiatif begini penting supaya dia dapat membantu di akar umbi sana dapat maklumat-maklumat yang betul, maklumat yang terkini berkaitan apa yang sepatutnya nak kita lakukan, terutamanya di pihak sekolah, kerana sekarang sekolah tutup, pejabat pendidikan tutup dan juga jabatan pun sedang bekerja di rumah sebenarnya. Itu di antara inisiatif yang kita buat di peringkat jabatan. Okey, jadi meskipun sekolah ditutup, sesi pembelajaran secara e-learning masih diteruskan ketika PKP ini? Dan ini sebenarnya sesuai dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 3 bertarikh 27 Mac 2020 berkaitan dengan SOP PDP, pelaksanaan PDP semasa PKP inilah, dan jabatan telah menzahirkan komitmen dengan meminta semua pihak, terutamanya di pihak sekolah, pengetua dan guru besar untuk melaksanakan dengan teratur, dengan bijaksana, dengan serta sesuai dan relevan dengan PKP dan kita berharap pihak sekolah, terutamanya guru, dapat menggunakan apa sahaja kemudahan sedia ada bagi keselesaan guru dan juga muridlah untuk belajar, iaitu kita belajar di sekolah, dan kita tak bersemuka lah. Dan kita boleh menggunakan pelbagai pelantar pembelajaran, seperti Google Classroom, juga sebagai buku teks digital, juga Facebook, WhatsApp dan juga Telegram. Dan tidak lupa juga tentang kita boleh guna Astro TV Pendidikan dan EduWeb. Dan juga kita ada kaedah tradisi seperti buku tulis, juga kita boleh menggunakan kerja rumah. Dan juga di Pahang ini kita berterima kasih kepada Radio Pahang, Pahang FM, kerana mulai minggu depan kita akan ada kelas secara di radio. Itu yang kita akan laksanakan di peringkat negeri Pahang. Okey, adakah sebarang SOP yang dikeluarkan oleh pihak JPN sepanjang PKP ini, terutama membabitkan kaki tangan yang bertugas? Tentang SOP ni, kita sebenarnya tidak ada SOP lain. Kita cuma ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga kita punya Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita sentiasa mematuhi, dan sebagai ketua jabatan, saya sentiasa mengingatkan semua staf saya, sama ada di jabatan, di Pejabat Pendidikan Daerah maupun di sekolah, agar sentiasa mematuhi SOP yang sedia ada, yang telah ditetapkan. Dan untuk yang bekerja di pejabat, ataupun yang perlu bekerja di pejabat, yang mana seperti keuangan, yang mana sekarang ini mereka perlu
patuh dan perlu mendapatkan surat kebenaran daripada ketua jabatan masing-masing dan bekerja pun mengikut giliran, mengikut giliran dan masa-masa tertentu sahaja. Ditambah di tahap 2 ini maknanya diperketatkan lagi, maka SOP yang tahap 2 ini perlulah dipatuhi dan diikuti demi untuk kita membendung penyebaran COVID-19 ini. Okey, baiklah, terima kasih Datuk di atas perkongsian tersebut. Okey, sekian perkembangan semasa langsung dari Pahang. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan.